Hai, apa khabar semua? Adakah anda sudah bersedia untuk belajar bab baharu? Ya, hari ini kita akan lihat bab 11 keimunan manusia dan kita akan fokus pada topik 11.1 pertahanan badan. Pada akhir pembelajaran, cikgu harap pelajar dapat yang pertama mendefinisikan istilah keimunan, antigen dan antibody. Yang kedua, dapat memerihalkan 3 barisan pertahanan badan manusia, iaitu barisan pertahanan pertama, iaitu pertahanan fizikal dan kimia. Yang kedua, barisan pertahanan kedua yang melibatkan demam, keradangan dan fagositosis. Dan yang terakhir, barisan pertahanan ketiga yang melibatkan antibody dan sel memori. Jom kita belajar sama-sama. Cikgu pasti semua orang tahu bahawa mikroorganisma boleh dijumpai di mana-mana sahaja. Di dalam air, dalam udara, malah dalam badan kita. Terdapat mikroorganisma yang menyebabkan penyakit dan ada juga mikroorganisma yang memberi manfaat kepada kita manusia. Mikroorganisma yang menyebabkan penyakit inilah yang dikenali sebagai patogen. Contoh patogen ialah bakteria, virus dan parasit. Patogen yang menjangkiti sel badan inilah yang akan menyebabkan penyakit. Apabila patogen memasuki badan kita, ianya dianggap sebagai benda asing dan seterusnya merangsang gerak balas keimunan. Apa dia gerak balas keimunan? Ini akan merangsang sel-sel limfosit dalam badan kita, iaitu sejenis sel darah putih, untuk menghasilkan antibody. Apa pula yang dimaksudkan dengan antibody? Antibody ialah protein yang terdapat pada permukaan limfosit ataupun protein yang dibebaskan oleh limfosit ke dalam plasma darah. Antibody inilah yang akan memusnahkan antigen tersebut. Ingat ya, walaupun kita sudah belajar sebelum ini tentang antigen pada permukaan sel badan kita sendiri, antigen di sini merujuk kepada antigen benda asing. Badan kita mampu membezakan antara antigen benda asing dengan antigen badan kita sendiri. Maka hanya antigen benda asing sahaja yang akan dimusnahkan oleh antibody. Kita sudah pun belajar sebelum ini, patogen yang memasuki badan dikenali sebagai antigen. Dan antigen inilah yang akan merangsang sel-sel limfosit untuk menghasilkan antibody. Interaksi antara antibody dengan antigen sehinggalah akhirnya antigen itu dimusnahkan dikenali sebagai gerak balas keimunan. Apa pula yang dimaksudkan dengan keimunan? Cikgu pasti anda biasa dengar istilah keimunan badan yang tinggi maupun keimunan badan yang rendah. Apa itu keimunan? Keimunan sebenarnya merujuk kepada keupayaan badan kita untuk melawan jangkitan penyakit dan ianya dilakukan melalui serangan spesifik terhadap patogen tersebut. Maka individu yang mempunyai keimunan badan yang lebih tinggi bermaksud badan mereka mempunyai keupayaan yang lebih tinggi untuk melawan jangkitan penyakit. Sekiranya badan kita berjaya menentang jangkitan sesuatu penyakit, kita dikatakan imun terhadap penyakit tersebut. Maksudnya, sekiranya kita terdedah sekali lagi kepada antigen yang sama, badan kita akan menghasilkan antibody dengan serta-merta dan antigen itu dapat dihapuskan. Jadi bagaimana badan kita boleh melindungi diri daripada patogen dan juga antigen? Terdapat 3 barisan pertahanan, di mana barisan pertahanan pertama melibatkan barisan fizikal dan kimia yang menghalang patogen daripada memasuki badan.
Sekiranya patogen berjaya melepasi barisan pertahanan pertama, maka barisan pertahanan kedua pula akan diaktifkan dan ini melibatkan demam, fagositosis dan keradangan. Dan jika barisan pertahanan kedua juga berjaya dilepasi oleh patogen, maka barisan pertahanan ketiga yang lebih spesifik akan diaktifkan di mana ini melibatkan gerak balas keimunan oleh sel-sel limfosit. Maka sel-sel limfosit akan menghasilkan antibodi dan juga sel memori. Kita dah tahu antibodi inilah yang akan memusnahkan antigen. Sekarang kita akan belajar setiap barisan pertahanan dengan lebih mendalam. Kita mulakan dulu dengan barisan pertahanan yang pertama. Kita tahu bahawa barisan pertahanan yang pertama terdiri daripada barisan fizikal dan kimia. Dan ingat, kata kunci di sini ialah barisan pertahanan pertama menghalang patogen daripada memasuki badan. Ini merupakan barisan pertahanan yang tidak spesifik, bermaksud tidak khusus kepada mana-mana patogen. Jadi apakah organ dan mekanisme yang terlibat dalam barisan pertahanan pertama? Air mata, air liur dan juga hingus sebenarnya mengandungi sejenis enzim yang dikenali sebagai lysozim. Lysozim merupakan protein antimikrob yang dapat mengurai serta membunuh sesetengah jenis bakteria. Jadi, sekiranya patogen cuba memasuki badan melalui mata, mulut maupun hidung, maka lysozim ini berupaya untuk mengurai dan membunuh patogen tersebut. Yang kedua iaitu dalam salur respirasi, iaitu di sepanjang salur respirasi ianya dilapisi dengan sel-sel epitelium. Dan terdapat sel-sel epitelium khas yang dikenali sebagai sel goblet yang berupaya menghasilkan mucus. Dan mucus ini juga mengandungi lysozim. Dan lysozim ini seterusnya akan memusnahkan sebarang bakteria dalam udara yang memasuki sistem respirasi. Sekiranya terdapat makanan yang kita makan yang dicemari dengan patogen, maka terdapat asid hidroklorik dalam perut kita yang juga berupaya untuk membunuh bakteria yang hadir dalam makanan dan minuman. Yang keempat, lihat, kulit kita merupakan organ terbesar dalam badan kita. Kulit adalah liat dan sukar ditembusi oleh mikroorganisma. Selain itu, ingat, kulit kita sentiasa memperbaharui sel-selnya. Maka penanggalan lapisan sel mati pada permukaan kulit secara berterusan juga menyukarkan pertumbuhan pelbagai jenis mikroorganisma. Terdapat kelenjar sebum yang menghasilkan sebum pada permukaan kulit kita, di mana sebum ini terdiri daripada minyak dan asid. Dan kedua-dua bahan ini juga menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Manakala peluh juga mengandungi enzim lysozim dan lysozim berupaya memecahkan dinding sel sesetengah bakteria. Dan sekiranya terdapat luka pada kulit kita, mekanisme pembekuan darah akan diaktifkan dengan serta-merta. Mekanisme ini penting untuk menghalang kemasukan bakteria melalui luka. Seterusnya, kita lihat pula tentang barisan pertahanan kedua. Sekiranya patogen berjaya melepasi barisan pertahanan pertama, maka barisan pertahanan kedua seperti demam, fagositosis maupun keradangan akan diaktifkan. Ingat, ini merupakan barisan pertahanan yang tidak spesifik kepada mana-mana patogen. Kita lihat dulu tentang demam. Tahukah anda bahawa demam sebenarnya merupakan tindak balas normal badan apabila melawan mikroorganisma yang menjangkiti badan?
Ya, demam penting untuk menambahkan aktiviti fagosit, di mana fagosit di sini merujuk kepada sel darah putih seperti neutrofil yang dapat menjalankan proses fagositosis. Fagositosis inilah yang akan memusnahkan mikroorganisma. Tapi anda perlu ingat, jika suhu badan menjadi terlalu tinggi, anda tetap perlu merujuk doktor untuk mendapatkan rawatan kerana demam yang teruk dan juga suhu badan yang terlalu tinggi boleh membahayakan nyawa anda. Yang kedua ialah keradangan. Apabila terdapatnya jangkitan, maka di kawasan jangkitan itu akan berlaku keradangan. Apakah simptom keradangan? Kawasan jangkitan akan berasa sakit, menjadi panas, kemerahan, bengkak dan hilang fungsi. Ini merupakan gerak palas pantas yang memusnah dan meneutralkan tindakan berbahaya mikroorganisma dan toksin pada peringkat awal jangkitan. Jadi bagaimana keradangan ini berfungsi? Apabila berlaku kecederaan, tisu-tisu yang rosak akan membebaskan bahan kimia yang dikenali sebagai histamin. Dan histamin inilah yang akan merangsang gerak balas keradangan dengan serta-merta. Jadi apa yang berlaku semasa keradangan? Histamin akan menyebabkan kapilari darah mengembang. Bermaksud diameter kapilari darah akan meningkat. Bermaksud lebih banyak darah mengalir dekat dengan kawasan jangkitan. Histamin juga akan meningkatkan ketelapan kapilari darah terhadap sel fagosit. Bermaksud lebih banyak sel fagosit dapat merentasi dinding kapilari ke kawasan jangkitan. Apabila sel fagosit dan faktor pembeku berkumpul di kawasan jangkitan, maka mekanisme pembekuan darah akan dicetuskan. Ini penting untuk mengelakkan lebih banyak patogen daripada memasuki kawasan luka. Sel-sel fagosit pula akan menjalankan proses fagositosis bagi memusnahkan patogen yang berjaya memasuki dan menjangkiti badan. Satu lagi proses penting dalam barisan pertahanan kedua ialah proses fagositosis. Jadi apa yang dimaksudkan dengan fagositosis? Fagositosis merupakan proses pemerangkapan dan pencernaan mikroorganisma atau zarah lain seperti sel mati. Dan kita tahu proses ini dijalankan oleh sel-sel fagosit seperti neutrofil dan monosit. Monosit juga dapat bergerak keluar merentasi dinding kapilari darah untuk membentuk sel yang lebih besar iaitu makrofaj. Apabila jangkitan berlaku, sel fagosit akan bergerak ke kawasan yang dijangkiti dan memasuki bendalir tisu melalui liang pada dinding kapilari. Apa yang berlaku seterusnya? Sel fagosit akan mengunjurkan pseudopodium ke arah bakteria dan mengepung bakteria tersebut. Lebih kurang seperti cara pemakanan oleh ameba. Kedua, penginjesan bakteria akan membentuk fagosom. Penginjesan di sini bermaksud apabila bakteria itu ditelan, maka penginjesan bermaksud penelanan bakteria akan membentuk fagosom. Fagosom ini merujuk kepada vakuol yang akan mengelilingi bakteria. Fagosom ini pula akan bergabung dengan lisosom. Ingat, lisosom mengandungi enzim lisozim. Maka enzim ini akan dirembeskan ke dalam fagosom. Maka berlakulah proses pencernaan di mana bakteria di dalam fagosom akan dimusnahkan oleh lisozim. Dan akhirnya, fagosit akan menyingkirkan sisa mikroorganisma yang tercerna keluar sel.
Akhir sekali, kita lihat pula tentang barisan pertahanan ketiga, di mana barisan pertahanan ketiga melibatkan gerak balas keimunan oleh sel limfosit. Apa yang dilakukan oleh sel limfosit? Ya, sel limfositlah yang akan menghasilkan antibodi. Ingat ya, ini merupakan barisan pertahanan yang spesifik. Kenapa spesifik? Ini adalah kerana tindakan antibodi adalah spesifik. Setiap jenis antibodi hanya boleh bergabung dengan antigen tertentu sahaja. Lihat pada gambar yang ditunjukkan di bawah, ini merupakan struktur antibodi dan terdapat tapak reseptor antigen dengan bentuk yang spesifik. Dan di sinilah berlaku penggabungan dengan antigen. Oleh kerana bentuk tapak reseptor ini spesifik, maka satu jenis antibodi hanya boleh bergabung dengan satu jenis antigen. Sel limfosit dapat dibahagikan kepada dua, iaitu sel limfosit T dan sel limfosit B. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa ada huruf T dan B? Walaupun sel limfosit dihasilkan dalam sumsum tulang, tetapi sebahagian daripada sel limfosit ini akan bergerak ke organ thymus, iaitu sebahagian daripada sistem limfa dan akan menjadi matang di situ. Maka sel-sel limfosit yang menjadi matang dalam organ thymus, T untuk thymus dikenali sebagai sel limfosit T. Manakala sel-sel limfosit yang berkembang dan menjadi matang dalam sumsum tulang itu sendiri dikenali sebagai sel limfosit B, di mana B ini merujuk kepada bone marrow, iaitu sumsum tulang dalam bahasa Inggeris. Apakah fungsi sel limfosit T? Sel limfosit T berperanan untuk menyerang sel-sel yang dijangkiti oleh patogen, manakala sel limfosit B akan menghasilkan antibodi. Ingat ya, sel limfosit T juga berperanan untuk merangsang sel limfosit B untuk menghasilkan sel memori. Nama pun sel memori. Bermaksud sel ini akan menyimpan maklumat tentang patogen tertentu. Jadi sekiranya patogen yang sama menyerang, sel memori akan dirangsangkan untuk menghasilkan antibodi dengan serta-merta. Maka kita dikatakan sebagai imun terhadap patogen tersebut. Kita perlu ingat, sekiranya berlaku jangkitan, nodus limfa akan membengkak. Ini adalah kerana sel-sel limfosit ini akan berkumpul dalam nodus limfa untuk menghasilkan antibodi. Dan antibodi inilah yang akan memusnahkan antigen. Selain itu, terdapat juga makrofag yang akan menjalankan proses fagositosis. Seterusnya, kita akan masuk topik 11.2, tindakan antibodi. Pada akhir pembelajaran nanti, cikgu harap pelajar dapat menjelaskan tindakan antibodi terhadap antigen asing, iaitu melibatkan mekanisme peneutralan, pengaglutinan, pemendakan, pengopsoninan dan penguraian. Tindakan antibodi dan antigenlah yang akan membolehkan antigen itu dimusnahkan. Jadi kita lihat mekanisme yang pertama, pengaglutinan juga dikenali sebagai proses penggumpalan, di mana antibodi ini akan menggumpalkan patogen bersama supaya mudah untuk diperangkap dan dimusnahkan oleh sel fagosit. Yang kedua ialah peneutralan. Kadang-kadang bakteria atau patogen itu sendiri tidak berbahaya. Sebaliknya, yang berbahaya ialah toksin yang dihasilkan. Maka antibodi akan bergabung dengan toksin tersebut dan meneutralkannya. Yang ketiga ialah pemendakan. Setengah antigen adalah dalam keadaan terlarut.
Dan ini sudah tentu akan menyukarkan fagosit untuk mengesan dan memusnahkannya. Maka antibodi akan membentuk satu kompleks tidak larut ataupun mendakan supaya mudah dimusnahkan oleh fagosit. Seterusnya ialah pengopsoninan, di mana antibodi akan bergabung dengan antigen dan bertindak sebagai petanda. Ini membolehkan fagosit mudah untuk mengenali antigen dan seterusnya memusnahkannya melalui proses fagositosis. Dan yang terakhir ialah proses penguraian. Lihat sahaja apa yang berlaku kepada bakteria apabila antibodi bergabung dengannya. Antibodi yang bergabung dengan antigen akan menyebabkan bakteria pecah dan akhirnya terurai.